Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ni Cik Tan nak buat video tentang bagaimana nak tanam pokok hati-hati. So, ni adalah pokok hati-hati merah. Jom ikut video Cik Tan. Kita tengok bagaimana cara kita tanam pokok hati-hati daripada keratan. Okey, ni adalah pokok bunga hati-hati. So, pokok bunga ni daun dia tak besar sangat dan dia sebenarnya warna merah. Okey, nanti Cik Tan terangkan kenapa daun dia jadi warna ni dia tak merah. Okey, ni adalah sebahagian lah daripada pokok hati-hati yang Cik Tan tanam sendiri. Okey, yang ni sebenarnya daripada keratan je lah. Jadi, daripada satu pasu Cik Tan ubahkan ke pasu yang lain. So, sebenarnya ada cara lah bagaimana kita nak bagi pokok ni cepat hidup, subur dan rimbun. Jom tengok video Cik Tan seterusnya. Okey kan kawan, dekat sini kita boleh nampak lah dua perbezaan tone warna. So yang ni sebenarnya yang warna merah ni hari tu Cik Tan letak dia dekat panas. So pokok hati-hati ni yang jenis merah ni dia suka panas. Lagi panas warna dia akan menyelah. Okey, yang ni pula kenapa warna dia tak naik kan. So yang ni sebenarnya Cik Tan letak dia kat redup. Cuma hari ni baru Cik Tan susun dia dekat panas. So bila redup dia tak nak keluarkan warna dia yang merah tu. So dia akan jadi warna dia macam ni. So hati-hati ni dia senang tanam lah. Cuma dia nak besar dia susah. Sebab dia tak macam hati-hati yang jenis daun besar tu kan. Sekejap je kita nampak rimbun. Hati-hati ni dia nak jadi rimbun dia lambat. Tapi sebenarnya kita ada cara lah. Nanti Cik Tan akan ajar dekat video seterusnya. Okey kan kawan, cara bagaimana kita nak rimbunkan pokok bunga hati-hati ni sebenarnya ni adalah salah satu cara lah di mana kita akan potong dia punya orang kata keratan kan, kita akan potong dan dia akan naik tunas-tunas baru. Okey, satu lagi cara adalah macam ni. Okey, katalah ni pokok hati-hati kita sentiasa buang di bahagian ni. Okey, kalau kita buang tu apa yang berlaku ialah nanti dia akan keluar tunas-tunas baru. Jom kita tengok. Okey kan kawan, cuba perhatikan dekat pokok hati-hati ni. Okey, yang ni. Okey, dekat tu perasan tak bahagian tengah tu Cik Tan dah buang dan apa yang berlaku ialah tunas-tunas baru akan keluar. Okey, macam ni. Okey, bila kita buang di bahagian ni, okey, tunas-tunas baru ni akan keluar. So, kita dah dapat dua tunas baru. So, bila tunas baru ni dia besar, so pokok kita akan menjadi rimbun. Ni adalah salah satulah cara orang kata nak bagi pokok kita rimbun. Ni pun tengok ya, Cik Tan akan cari yang mana Cik Tan dah potong agak lama. Okey, yang ni. Cuba perhatikan betul-betul. Dekat tengah ni, Cik Tan dah potong. Ni. Okey, dekat situ Cik Tan dah potong. So, apa yang berlaku, tengok dia akan naik yang ni dengan yang ni. Nanti hati-hati ni senang je. Kalau Cik Tan punya tip, hati-hati ni ialah jangan bagi dia ada pucuk. Kalau selagi kita nampak dia pucuk, kita buang. Nampak pucuk, kita buang. So, dia akan rimbun. Okey, Cik Tan akan tunjuk apa berlaku kalau kita tak buang pucuk dan itu adalah salah satu sebab pokok hati-hati kita cepat mati. Okey, jom tengok. Okey kan kawan, dekat sini kita dapat lihat lah pokok hati-hati ni dah ada bunga. Okey, bunga ni sebenarnya kalau kita nak belajar semai daripada biji benih, kita boleh biarkanlah bunga ni sampai tua dan dia akan menghasilkan biji benih. Tapi apa yang berlaku pada pokok hati-hati kita, pokok hati-hati kita akan jadi cepat tua dan dia tidak boleh keluarkan lah orang kata tunas-tunas baru di bahagian tepi sebab bunga ni sebenarnya dia akan menyedut nutrisi makanan dengan sangat cepat. So bila dia yang sedut makanan lama-lama, dia tak boleh keluar tunas baru, dia akan mati disebabkan ni bunga ni. Okey, sebab tu kadang-kadang kawan-kawan yang tanam hati-hati bila bunga ni orang kata keluar, tak buang. Sebab tu kadang-kadang pokok kita cepat mati. Jadi apa yang kalau kita nak pokok ni orang kata lama lah, nak bagi dia hidup lama, kita kena buang ni. Ni macam ni kan. Kita ni memang kita kena buang. Kalau kita tak buang nanti pokok kita cepat mati.
Okey kawan-kawan, jom kita tengok bagaimana cikta tanam keratan hati-hati dalam pasu. Okey, jom semoga orang kata video ini memberi faedah lah kepada kawan-kawan untuk menanam hati-hati. So hati-hati ni dia banyak jenis, ada yang suka panas dan ada yang tak suka panas. Tapi daripada pengalaman cikta sendiri, hati-hati yang cikta tanam ni adalah jenis yang suka panas. So bila cikta bagi dia panas, warna dia akan jadi merah. Kalau cikta tak bagi dia panas, warna dia tak menyelah sangat. Okey, jom ikut cikta kita tanam pokok bunga hati-hati. Okey, sekarang cikta nak cari keratan. So, cikta nak cari keratan hati-hati untuk kita semai. So, hari ni Cik Din bantu cikta. Okey, sekarang Cik Din dia nak cari keratan. Okey. So, keratan ni penting lah sebab kalau kita kena cari keratan yang sihat, gemuk, nanti bila kita ni dia akan cantik. Okey, ni adalah keratan yang Cik Din dah ambil tadi. So, keratan ni kita nak rendam dia dengan air apa Cik Din? Ni kita akan rendam dengan air bawang merah. Okey, so yang ni kita akan rendam dia dengan air bawang merah. Tujuan dia adalah untuk nak bagi dia lebih subur dan air bawang merah adalah sebenarnya penggalak akar yang paling bagus. Okey kawan-kawan, proses seterusnya adalah proses di mana cikta akan menyediakan medium tanaman. So tanah ni adalah tanah sawit yang cikta campur dengan kokopit dan baja milagro. So baja milagro ni cikta campurlah sedikit ke dalam tanah dan cikta gaul dia dan peram selama lebih kurang 3 hari. Tujuan dia adalah untuk cikta nak bagilah orang kata baja milagro tu sebati dengan tanah. Apa yang berlaku nanti bila kita cucuk kita punya keratan hati-hati, dia membantulah pokok kita lebih cepat hidup. Dan ini adalah baja milagro yang cikta gunalah. Okey, satu lagi tip, cikta biasanya kalau semai apa-apa, cikta suka letak ni, vaksin ni. So, vaksin ni nanti cikta akan semburkan dekat permukaan tanah ni. Okey, apa tujuan vaksin tu? Tujuan dia adalah untuk supaya dia melindungilah orang kata pokok kita daripada serangan serangga-serangga yang datang. Dan satu lagi dia membantu pokok kita lah lebih cepat hidup sebab dia membantu menyerap baja dan dibekalkan kepada pokok kita. Jom kita nak tanam keratan pokok bunga hati-hati. Okey, sebelum kita nak semai pokok hati-hati, keratan hati-hati, biasanya cikta akan spray macam ni. Okey. Okey dah. Itu adalah untuk bagi orang kata membantulah nanti pokok kita lebih sihat dan pokok kita akan dilindungi daripada diserang macam kadang-kadang anak siput, belalang, ataupun semut. Jadi pokok kita nanti akan tumbuh dengan sihat. Okey, ini adalah keratan pokok hati-hati. Okey, kat sini cikta nak kongsi tips sikit lah. Kalau kita nak semai pokok hati-hati, nak bagi dia cepat hidup, okey, pastikan bahagian bawah ni kita dah bersihkan. Tujuan dia kenapa? Sebab kalau dekat bawah ni ada macam pokok-pokok ataupun orang kata daun-daun kecil, bila kita cucuk, kita selalu siram air, nanti dia akan berlaku proses di mana daun tu busuk. Dan bila daun tu busuk, dia mengganggulah orang kata proses macam mana pokok ni nak subur. Okey, tip yang kedua, pastikan waktu kita semai, buang bahagian pucuk. Okey, kenapa cikta buang bahagian pucuk? Tujuannya adalah untuk bila kita cucuk dia nanti, kita nak tahulah pokok ni hidup ke tak hidup, pucuk-pucuk baru tu akan keluar. So, bila pucuk-pucuk baru tu akan keluar, itu bermaksud pokok kita, orang kata hidup lah. Tapi kalau kita tak buang, orang kata pucuk tu, lagi satu dia sebenarnya kita tak tahu sama ada pokok ni hidup ke tak. Lagi satu dia sebenarnya kat situ dah tak bercabang. Kalau kita buang pucuk ni, kita cucuk dan kat situ dia akan bercabang. So nanti orang kata proses permulaan pokok kita dah start merimbun. Okey, jom tengok cikta bagaimana cara cikta semai keratan hati-hati untuk orang kata pokok bagi kita punya pasu nanti merimbun lah. Dia ada cara dia. Jom ikut cikta. Okey kawan-kawan, proses seterusnya cikta akan orang kata cucuk lah keratan hati-hati pada pasu ni. So yang ni cikta tunjuk satu je lah orang kata contoh untuk kawan-kawan boleh ikutlah cara cikta kan. Okey, yang ni adalah keratan yang kita ambil. Okey, kita akan cucuk dia macam ni. Cucuk dia sengit. Okey, nanti cikta terangkan kenapa cikta cucuk dia sengit. Okey, so kita tak payah letak dia banyak sangat lah.
Okey. So yang ni cikgu letak di dalam 3 ke 4 lawa sikit kan. Okey, dan satu lagi. Okey, untuk bahagian tengah kita akan letak dia macam ni. Okey. Okey, ni lebih kurang lah cara Cik Tah cucuk. Okey, tadi Cik Tah cakap kenapa kita perlu cucuk dia bahagian tepi sengit sikit. Okey, tujuan dia adalah untuk supaya nanti bila pokok hati-hati ni dah tumbuh, dia merimbun dan dia akan ni, dekat sini nanti dia akan jadi penuh lah pasu kat tepi ni. Okey, nanti bila pokok kita dah merimbun, dah cantik, ni tak nampak. Tapi kalau kita cucuk semua naik ke atas, okey, naik semua ke atas kan, maksudnya cucuk macam ni. Okey, kita tak sengitkan, apa yang berlaku nanti, bahagian ni nanti kita akan nampak. Lepas tu pokok tu semua naik dekat atas. Dia akan naik macam tu kan. So nanti orang kata macam kita akan nampak lah batang-batang. So tak lawa lah, jadi dia tak merimbun. Nanti Cik Tah akan tunjukkan contoh yang pokok Cik Tah merimbun dan orang kata pasu tu tak nampak. So proses seterusnya, kenapa Cik Tah letak yang ni dekat orang kata bahagian tengah ni tegak lah. So bila yang bahagian ni dah merimbun, bahagian ni akan tegak ke atas. So dia akan cantik lah. Okay, cara seterusnya nak bagi pokok ni lagi merimbun, selepas kita dah semai semua, kita akan letak dia kat tempat redup untuk bagi dia pemulihan lah, supaya dia boleh hidup berangsur-angsur lah. Kalau kita letak dia terus kat panas, dia akan terkejut sebab dia bila kena panas tu dia macam orang kata macam kita lah kena serangan haba kan. So memang orang kata dia tak ada akal lagi, jadi memang dia tak ada nak protect lah diri dia, jadi kita kena simpan dia dekat tempat redup. Okey, ni proses dia dah siap. Jom Cik Tah nak tunjuk kenapa Cik Tah buat cucuk tadi bahagian tepi. Maksudnya pokok yang dah rimbun dah. Jom kita pergi tengok. Okey yang kawan, ini adalah salah satulah contoh pokok yang Cik Tah semai, dia dah hidup lah. Okey, yang ni kenapa dia rendah dan nampak cantik. Okey, satu, Cik Tah selalu buang pucuk. Bila kita buang pucuk tu, dia membantulah dia merimbun. Daripada satu batang, dia akan pecah kepada 2 batang. So tunas-tunas baru dah keluar kan. Okey, yang tadi Cik Tah kata kenapa kita perlu cucuk sengit. Bila kita cucuk sengit, nampak tak dia keluar. So bahagian ni dia dah keluar macam ni. So dia ada satu layer. Okey, bahagian tengah tadi dia akan naik ke atas. So dia dah jadi 2 layer. Jadi kat sini bila dia dah naik cantik, kita jaga, kita selalu buang pucuk, insya-Allah pokok kita akan merimbun. So kita boleh tanam pokok hati-hati dekat rumah. Hati-hati ni ikut jenis, ada yang suka panas dan ada yang tak suka panas. Tapi kalau hati-hati merah macam ni, dia perlu panas untuk dia menghasilkan warna lah. Warna yang menyelah. Jom kita tanam hati-hati di rumah. Alhamdulillah, Cik Tah dah selesai untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like, share, comment and subscribe. Supaya lepas ni bila Cik Tah buat video, info-info tu terus sampai kepada kawan-kawan. Okey, jom kita tanam pokok hati-hati dekat rumah. Sebab pokok hati-hati ni bagi Cik Tah lah, dia senang tumbuh dan orang kata senang membiak lah, daripada satu pasu ke satu pasu melalui keratan. Dan sebenarnya hati-hati ni kalau kita tanam dia banyak-banyak macam ni, dia boleh mencantikkan kawasan rumah kita. Lagi-lagi kalau hati-hati yang warna merah macam ni kan. Jom kita tanam pokok hati-hati di rumah. Bye kawan-kawan. Terima kasih menonton.